Okay, ni adalah tutorial, simple tutorial macam mana nak gunakan Hikvision alam, okay, AirX Pro. Okay, mana kat sini I akan kenakan, okay, I punya ni panel sensor, magnetic sensor, ni adalah PIR dan juga IP camera. Okay, so I nak kenakan ni supaya dia boleh jadi satu sistem. Okay, bila kita dah set ni, okay, I dah on, and then kita kena make sure yang kita dah masukkan network lah, network cable kat sini. Dia lebih stable kalau kita dekat panel kita gunakan network. Okay, so network kita just masuk dekat router. So yang ni kita akan connect yang ni nanti dekat kita punya panel. Okay, tapi sebelum tu kita perlu masuk dulu panel ni dalam apps. Okay, untuk apps, okay, dekat sini kita dah ada apps dekat sini. Okay, kita akan masuk ke Hik Connect. Okay, kita pergi ke sini and then kita download Hik Connect. Okay, Hik Connect kita masuk. Okay, dekat sini kita tak ada device lagi. Okay, kita pergi dekat app sini. Okay, kita scan QR code. Okay, QR code tu ada pada belakang kita punya device ni. Okay, so dekat sini I akan tekan scan QR code. Okay, bila I scan QR code, okay, I pergi dekat sini untuk scan QR code. Okay, okay, so kita dah masuk dalam sistem panel. Okay, bila kita dah masuk dalam sistem panel, kita just add sahaja. Okay, adding complete. So bila dah complete, kita just next. And then kita boleh save lah nama device ni, nama panel ni kita nak save sebagai apa. So kita just save sahaja. Okay, so kita dah masuk dalam sistem. Okay, so kita sekarang dah ada dalam kita punya apps lah, Hik Connect. So kita dah masukkan ni, kita dah masuk device tadi. Okay, kita masuk device. Okay, dah masuk dalam sistem ni. Okay, kita boleh tengok. Okay, kat sini kita tak ada add apa-apa device lagi lah. Kita tak ada letak apa-apa wireless magnet ni. Okay, ni kita belum add lagi. So dekat status, okay, status kita boleh tengok dekat sini. Okay, dia main power supply, internet. Okay, wifi kita tak connect lah, kita belum connect lagi dengan wifi. So mobile network, battery status, lead status, lepas tu wireless NAS. Okay, so dekat sini kita boleh tengok juga. Okay, ni device kita. Okay, kat sini boleh tengok user management, okay, system configuration. Okay, kita boleh set masa. Okay, setting masa dekat sini. System option. Okay, dekat system option ni kita boleh tengok dulu dia punya apa yang ada. So dekat volume, okay, volume ni adalah volume untuk kita nak set volume panel lah. Okay, kita nak kuat ke nak perlahan. Okay, dekat sini alarm duration. Okay, alarm duration kita boleh set up dia, kita nak 10 second ataupun sehingga 4 minit, ataupun kita boleh custom dia. Okay, custom dia up to for 15 minutes. So kita boleh bunyi alarm sampai 15 minit lah paling maksimum. Okay, and then kita boleh tengok lagi yang lain dekat sini, semua kita boleh setting. Okay, kalau ada panel fault kita boleh check, kita on kan, nanti dia akan bagi tahu lah kita, dia akan bagi tahu pada panel. Okay, seterusnya kita boleh tengok. Okay, next. Okay, I tunjuk macam mana kita nak add kita punya device. Okay, kita nak add kita punya ni lah, sensor. Okay, dekat sensor ni first kali kita tekan add ni dekat sini. Kita pergi kat device, kita pergi tekan add kat sini, and then kita make sure kita dah buka dulu lah lid ni. Okay, lid ni kita dah buka, and then kita scan dulu. Okay, kita scan dahulu. Okay, bila dah detect dia akan cakap turn on power dalam tempoh 30 second. So kita on, dekat sini ada power button, kita on, dan nanti dia akan detect.
Okay, so detector dah, okay, kita dah masuk lah. Kita dah masuk satu detector ni. Okay, so kita boleh tengok dekat sini. Dan kita tutup balik panel ni. Lepas kita dah pakai, okay, kita make sure kita tutup supaya lid dia tak terbuka. Sebab dalam ni ada tempered switch, so kita kena tutup balik lepas kita dah pasang. So kita boleh tengok dekat sini. Ini zone, kita nak set dia dekat zone nombor berapa. So kita boleh ni lah. So link area apa semua kita boleh tengok dekat sini. Okay, ni kita boleh back, kita refresh. Okay, kita tengok kita dah add lah, kita dah add satu device dekat sini. And then kita boleh edit juga dekat sini. Kita just tekan kat sini edit. Okay, so kita boleh edit. Kita nak letak zone, okay, link area. Okay, dia dah keluar dekat sini lah. So edit dekat sini. And then kita boleh link camera, kita boleh link PIR cam kat sini. Okay, next kita nak make sure notification tu kita tak nak bunyi setakat bunyi link je. So kita boleh pergi dekat sini, kita back. Okay, kita tengok dekat sini ada perkataan more. Okay, dekat more ni kita pergi dekat setting. Okay, so kita masuk setting sini, kita boleh tekan. Okay, kita tengok dekat sini message push notification. So kita enable kan. And then notification sound. Okay, notification sound ni dia sama ada kita nak bunyi setakat itu ataupun kita nak bunyi dia ni. So kalau jenis yang nak supaya dia punya tu boleh dapat notification, dia boleh dengar, so dia boleh set macam ni lah. Okay, next. Okay, lepas kita dah set kita punya notification, and then kita pergi balik dekat kita punya device untuk kita nak linkkan dengan kamera pula. So untuk nak link kamera, kita pergi dekat sini setting, and then kita tengok dekat sini ada network camera. Okay, network camera, and then kita pergi network camera channel. Okay, kamera ni kita dah connectkan dengan NVR. Okay, ni kita dah connect dengan NVR lah. So NVR dan switch. Okay, so nanti just kita masukkan IP kamera NVR kamera ni sahaja. So kita pergi, kita add dekat sini. Okay, dekat sini dia ada tulis lah enrollment mode. So kita akan masukkan IP 192.1. Okay, I set 199 untuk ni. So port dia adalah 80000. Okay, username admin, and then okay, ke sini I dah add. So kita tunggu dia connect. So sini kamera dah connect lah, kita dah connected kamera. Okay, seterusnya, okay, ni satu lah contoh yang I tunjuk untuk kita nak connectkan kamera. So seterusnya kita nak letakkan kamera tu link dengan kita punya sensor. So kita nak linkkan kita punya sensor, kita pergi balik dekat kita punya device yang kita dah masuk ni. Okay, sensor kita dah add tadi. Okay, dekat sini kita just klik ni, and then kita pergi dekat setting atas ni, kita cari untuk link camera. So dekat sini kita tak link lagi dengan kamera. So kita just klik dekat sini. Okay, kita akan pilih kamera kita dah add tadi. Yang dua awal ni bukan daripada yang ni lah. So kita pilih yang ni. So ni kita kena linkkan dahulu. Okay, selepas kita dah link, kita tekan kat sini untuk link. So sekarang kita tengok kamera, okay, dia punya kita punya sensor ni dah link. Okay, then kita back. Okay, so kita boleh check balik sama ada dia dah link. Okay, kita refresh. Okay, dekat sini, okay, ni bermaksud kita dah link lah dengan kamera. So kita boleh tengok untuk live view. Di sini kita boleh tengok live view lah. Okay, ni live view. So dekat sini kita boleh tengok, and then kita back. Okay, so ini kalau macam sensor ni trigger, dia akan record dekat kita punya kamera. So kita boleh tengok playback lah, as long as kita dah add kita punya kamera ni dengan NVR. So dalam NVR tu dia dah ada storage. So kita boleh playback daripada kita punya ni. So okay, seterusnya I akan trigger untuk alarm. Okay,
untuk kita nak dengar notification naik itu macam mana. So kita first dekat sini, I akan pergi sini, I akan arm dulu. Okay, I arm dulu device ni. Okay, sistem arm. Okay, notification akan bunyi macam ni lah. Sebab kita set tadi notification bunyi dia macam ni. So dia akan bunyi about 30 second lah untuk notification. Okay, untuk notification dia akan bunyi macam ni. Okay, so kita boleh tengok dekat sini, alarm ni kita dah arm. Okay, so I back. So kita akan trigger lah alarm ni. Okay, trigger alarm. Okay, tadi kita set, kita tak kurangkan bunyi alarm ni tadi. So dia punya bunyi ni akan bunyi sampai 1 minit 30 second. Okay, so I trigger alarm. Okay, sini I trigger alarm. Alarm akan berbunyi. So dekat sini pun akan bunyi. So dia akan keep bunyi sampai alarm tu habis. So kita boleh dapat lah notification tu walaupun kita tak ada dekat rumah. Bila kita dah set dah tadi untuk notification sound, dia akan bunyi macam ni. Okay, so dia akan bunyi about 30 second untuk kita nak alert lah. Tapi dekat sini still akan berbunyi juga sebab kita set dekat sini alarm selama 1 minit 30 second. Okay, so bila alarm dah bunyi, kita dah dengar tadi bunyi notification, kita boleh masuk untuk kita disarm. Okay, kita disarm balik, kita masuk dekat sini and then kita just, okay, kita masukkan balik kita punya sensor and then kita disarm. Okay, setiap kali notification naik, dia akan bunyi macam ni lah. Dia akan bunyi siren lah dekat kita punya ni. Okay, tadi selepas kita punya device dah pun arm tadi, okay, kita boleh tengok balik kita punya playback. Okay, kita pergi dekat notification ni tadi. Okay, notification akan naik dekat sini. Kita boleh tengok balik playback untuk kamera kita dah connect kamera tadi dekat sensor. So kita akan pergi ke, okay, kita make sure kita ni dulu. So kita pergi ke detector. Okay, so kita boleh tengok dekat sini, okay, berganti alarm. Kita tekan dekat sini. Okay, dekat sini kita boleh tengok playback dengan live view. So dekat sini kita boleh tengok playback balik. Okay, so playback dia akan untuk several second lah. So dekat sini kita boleh pause and then kita boleh juga untuk nak, bila kita dah pause tu kita boleh screenshot. Kat sini kita boleh screenshot mana gambar yang kita nak lah. Okay, so kita boleh save gambar ni. Okay, kita boleh kita kena manually screenshot. Tapi kalau untuk video, dia akan auto keluar dekat sini untuk kita nak tengok playback bila sensor trigger. Okay, ni cara-cara macam mana kita nak enablekan notification by email dekat Hik Alarm. Okay, Hik Vision Alarm. So kita kena pakai, kita perlu tahu yang kita kena gunakan Gmail address sebagai email address yang kita akan gunakan nanti. So first kita perlu pergi ke Google, kita perlu pergi ke Gmail dahulu. Okay, kita masuk Gmail yang kita nak ni. So kita just klik sini and kita pergi ke account. Okay, selepas kita dah pergi account, okay, dekat sini dia dah keluar macam ni. Kita pergi ke security. Okay, kita masuk security. Okay, selepas tu kita scroll sampai kita jumpa less secure app access. So dekat less secure app access ni kita perlu turn on kan dulu. Okay, kalau macam ni dah turn, kalau macam ni dah turn on. So okay, I tunjukkan dulu. Okay, kalau macam ni, okay, dia by default dia dalam keadaan yang off. So kita perlu on kan dia dahulu, baru kita proceed kepada next step untuk kita nak set email.
Okay, lepas kita dah enable less secure apps tadi. Okay, seterusnya kita pergi ke Internet Explorer. Okay, kita masukkan kita punya Hik Alarm IP. So kita just pingkan IP. So sampai dia keluar macam ni. And then kita masuklah. Kita masuk ni menggunakan account Hik Connect kita. Okay, kita masuk, ni adalah account Hik Connect. Dan kita login. Okay, selepas kita login, dia akan keluar. Okay, ni adalah menu dia lah. So kita pergi ke bahagian communication ni. Dan kita cari sampai kita jumpa notification by email. So when dah keluar macam ni, kita perlu enablekan dahulu. Okay, so kita masukkan sender name. Kita masukkan nama. Okay, sender address ni adalah email address yang tadi kita dah on kan less secure apps tadi. So kita just masukkan kita punya email. Okay, ini kita dah masukkan kita punya email lah kat sini. And then ni adalah SMTP server. So kita masukkan smtp.gmail.com. Okay, smtp.gmail. Okay, .gmail.com. Okay, SMTP port adalah 587. So kita masukkan 587. Okay, encryption type ni kita pilih dia sebagai TLS. Okay, ni kita dah enable kan. Okay, username adalah email address. So kita masukkan balik email address tadi. Okay, and then kita di sini kita just klik allow je. So email address kita masukkan kita punya email lah. Kita punya password Gmail. So masukkan password. So dah masukkan password. Okay, receiver name kita masukkan receiver. And then receiver ni adalah kita punya email address tadi. So lepas kita dah buat macam ni, kita kena test dulu lah. Okay, kat sini. So klik test. Okay, so kat sini dia dah keluar test okay sini. And then kita tengok dulu dekat kita punya Gmail. Okay, kita tengok dekat kita punya Gmail. Kita masuk kita punya Gmail. And then kita boleh tengok. Okay, ni kita dah dapat untuk test message lah. Okay, dah dapat test message from AX Pro. So lepas kita dah ni, kita savekan dahulu. Okay, kita save change. Okay, bila kita dah save, so means that kita dah simpan lah segala detail tu dekat sini. And then kita cuba untuk trigger alarm pula. Okay, so ni I akan kan alarm ni. So system okay, sekarang try untuk trigger pula alarm ni. So alarm trigger. Okay, so alarm trigger. Okay, notification akan naik lah. Notification akan naik. So kita boleh tengok dekat email tadi. Okay, email. Okay, dia keluar kat sini. Ada motion detect. So kita boleh tengok dekat sini. Okay, dia akan bagi dalam format video lah. So dalam format video kita boleh download. And then kita tengok. Okay, so dia akan datang dalam format video. Kita punya apa ni lah, kita punya notification yang akan dapat tadi.